Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sa'iris sahabati ajma'in wa bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan ila ruhil musannif شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita daripada kitab yang bertajuk Talbisu Iblis, Belitan Tipu Daya Iblis, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dan diterjemahkan dan diringkaskan oleh Al-Ustaz Dr. Zahruddin bin Abdul Rahman. Pada malam ni kita sambung pengajian kita pada muka surat 16 nombor 4. Ya, tak baca lagi 4, 5. Nombor 4, nombor 5 tak baca lagi. Nombor 3 dah baca kan? Nombor 3 dah baca, nombor 4, nombor 5. Betul baik. Iaitu antara jenis ataupun nama-nama syaitan ataupun iblis, ataupun syaitan anak cucu iblis, yang mana nama ini mewakili tugas dan peranan masing-masing. Dia nak buat kerja apa, dia nak sesatkan apa, dia ada masing-masing peranan. Jadi yang keempat ini, nama iblis ataupun syaitan. Iblis kita sebut adalah ketuanya, syaitan adalah anak-anak cucunya. Syaitan adalah anak-anak cucunya. Jadi dalam kitab ini disebutkan nama yang keempat, salah satu nama daripada anak cucu iblis, iaitu syaitan, namanya Dasim. Dal alif sin mim. Dal alif sin mim. Dasim. Baik, Dasim ini adalah salah satu daripada nama anak bagi iblis dan ini antara 5 nama utama bagi iblis. Apa maksud Dasim? Dasim ni dalam bahasa Arab maksudnya adalah dia memadam
ataupun terpadam, ataupun menyalut, tu salut, ataupun disebut juga kalau kita pintu tu kita tutup, kita panggil dia dasamal bab, pintu itu tertutup. Ya, itu asal perkataan dasim. Juga dasim ini juga ada makna yang lain, iaitu kotor. Bila dia, contohnya tingkap, ya, tingkap kita tu kalau kena debu dia berhabuk, tingkap rumah kita berdebu berhabuk, jadi dia tutup muka tingkap tersebut, menyebabkan itulah dinamakan sebagai dasim. Dasim itu salah satu daripada makna dasim. Juga dasim juga dengan makna istilahnya iaitu hitam, dasma. Contohnya Rasulullah pernah dalam riwayat memakai serban warna dasim. Dasim tu maksudnya hitam. Hitam. Jadi ini asal perkataan kenapa dinamakan jin ni sebagai dasim, kerana dia ni menutup kebenaran yang hak, lalu dia melapikkan pula di atasnya yang kebatilan. Inilah yang berlaku di akhir zaman, iaitu yang benar dianggap batin, yang batin dianggap benar. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang pada kamu satu masa, tempoh dan masa beberapa tahun itu penuh dengan keadaan yang agak kekurangan hujan yang turun, iaitu kemarau yang panjang. Khadda'at sebahagian ulama tafsirkan maksud kemarau panjang. Ada sebahagian lain kata khadda'at bermaksud tipu daya, fitnah yang ada pada akhir zaman. Apa jadi pada waktu itu? Yukazzabu fiha as-sadiq, orang yang benar dianggap penipu. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib, dan orang yang menipu dianggap benar. Terbalik. Ini adalah keadaan situasi di akhir zaman. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang khianat diberikan tugas dan jawatan. Orang yang khianat kita bagi dia tugas dan jawatan. Bagi tugas kat dia, memang dia kaki penyamun, bagi dia jaga duit bendahari, balik awal. Nampak tak? Tak kena. Tapi orang yang kaki penyamun tu lah kita nak bagi dia sebagai pendahari. Contoh, mana boleh. Jadi akhir zaman ni sampaikan orang yang khianat ni diberikan amanah, sesuatu amanah dan tugasan. Wa yukhawwanu fiha al-mu'tamin, orang yang betul-betul benar, yang baik, yang soleh, yang amanah dan jujur, tapi dia dianggap sebagai orang yang khianat pada mata masyarakat waktu itu. Terbalik. Ni semua adalah terbalik. Keadaan kita lah ni pun sama, terbalik semua. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, pada zaman itu juga yang kelima kata Nabi, ada timbulnya golongan yang dipanggil dengan ruwaibidah. Ruwaibidah tu apa? Para sahabat tanya kat Nabi sebab tak faham. Dia kata, ya Rasulullah, wa mar ruwaibidah tu ya Rasulullah. Ruwaibidah tu siapa? Bercakaplah golongan ruwaibidah. Siapa dia ni ruwaibidah? Nabi kata ruwaibidah adalah rajulun tafih yatakallamu an umuril ammah, iaitu golongan yang bodoh, yang jahil, yang tak ada ilmu pengetahuan, tak ada latar belakang pengajian ilmu, tapi bila dia bercakap macam orang alim. Orang macam ni diberikan pentas, diberikan peluang untuk dia menyebut ataupun meletakkan apa-apa hukum. Ni Ruwaibidah golongan yang mana orang ni bodoh tapi dia rasa diri dia pandai. Rajulun tafih yatakallamu, bercakap dalam urusan perkara yang bukan bidang dia, sibuk cakap dalam bukan bidang dia. Hari ni ada tak? Ramailah ulama-ulama hari ni yang betul-betul tok guru, yang betul-betul ulama, yang betul-betul ustaz, depa hasut bagi tak percaya. Dia akan buat sampai kita tak percaya dengan dia. Dia akan buat bahawa tok guru ni bukan tok guru, tapi tok guru ni bawa fitnah. Tok guru ni bukan bawa agama, tapi tok guru ni memalukan agama. Orang yang benar, yang alim, yang saleh dimomok-momokkan dan juga dipalikkan dengan perkara yang itu elok. Tapi kalau orang yang jahil diangkat, dimuliakan. Walaupun dia tu jahil. Jahil kita tahu pada mana? Tahu daripada apa yang dia cakap. Lah ni senang nak tahu orang jahil.
Tengok mulut hak dia cakap tu kita tahu dah jahil. Pijak tak cicak batal wudu. Hak tu tahu dah. Tu tahu dah jahil. Nampak tak? Jadi maksudnya orang yang jahil macam ni boleh bercakap dalam perkara agama yang bukan bidang dia. Tapi orang yang ada kredibiliti agama tak bagi bercakap, tutup mulut. Ini adalah suasana di akhir zaman yang kelima. Inilah berlaku kepada Dasim ini. Dasim ni dia akan buat sampailah orang tu pecah belah antara suami isteri. Dia akan buat yang batil jadi yang jadi hak, yang hak jadi batil. Dia terbalik kan. Kita tengok kata pengarang, dia kata Dasim ditugaskan menyusup ke dalam seseorang yang menemui keluarganya. Dia ni masuk dalam seseorang masa dia nak balik ke rumah. Dia akan menyusup ikut kita. Menyusup ni maksudnya apa? Dalam matannya disebut, dia kata mana tadi? Masuk matanya kat mana? Fahuwa alladhi yadkhulu ma'ar rajuli ila ahlihi. Muka surah 14. Matan dia sebut itulah. Dia ni Dasim ni dia akan masuk bersama seorang lelaki. Sekali dia akan masuk sekali dalam rumahnya. Maksud dia apa? Dia boleh ada bila-bila. Dia boleh ada kat keliling kita. Masuk masa tuan-tuan keluar daripada rumah, tuan-tuan sampai ke masjid ni, dan tuan-tuan nak balik ke rumah nanti, dia akan ikut. Dan dia boleh ikut. Kecuali kalau tuan-tuan ada peninding dan ada bacaan-bacaan tertentu yang tuan-tuan baca menyebabkan dia tak ikut. Itu cerita lain lah. Benda biasa. Bila kita keluar rumah waktu malam, biasanya akan ada yang ikut. Confirm mesti ada. Tapi sama ada dia mampu ataupun tidak. Dia mampu atau tidak. Dasim ni. Itu sebab dalam riwayat menyebut bahawa Nabi sendiri pun bila dia keluar daripada rumahnya, dia diikuti oleh jin dan syaitan. Jin syaitan ikut dia. Salah satu riwayat dalam cerita bahawa inilah satu keadaan yang paling banyak jin ikut dia. Sewaktu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Bila jin tu datang menduru daripada bukit, daripada lembah-lembah, ikut ligan daripada belakang. Kemudian waktu tu Nabi tak tahu nak baca apa. Nabi bacalah yang pernah saya bagi kepada tuan-tuan, satu zikir yang dimana namakan sebagai doa Jibril. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Maka jin tadi yang turun pada bukit, dia buat apa? Dia kacau Nabi. Ifrit ni maksudnya kuat, jin yang kuat. Dia turun daripada bukit, daripada lembah. Dalam hadis tersebut yang ziluna minas suhuli wal jibal, dalam riwayat sebut berkerumun, menduru. Maksudnya bukan seekor, banyak. Bukan seekor, banyak. Tapi dalam keadaan banyak dia ikut Nabi tu. Dia nak tahan Nabi, nak sekat daripada apa? Daripada perjalanan Nabi sewaktu dalam Isra' dan Mi'raj. Waktu tu ada Jibril ada. Tapi walaupun ada Jibril, gangguan dia daripada kepada Nabi SAW tetap ada. Jadi kalau kita ni tak ada Jibril lagilah. Lagilah ada, lagi confirm ada. Jadi kalau dibaca ayat tadi sebagai salah satunya, ayat doa Jibril tadi, insya-Allah dia tak akan ikut dengan izin Allah Ta'ala. Salah satunya yang diajarkan tadi iaitu doa Jibril tadi. Saya pernah bagi, tuan-tuan lupa kot. Itu yang saya tak ulang balik tu. Tuan-tuan ingat balik saya pernah bagi. Yang keduanya salah satunya yang saya bagi yang simple dulu, iaitu kita keluar daripada rumah, kita baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar pada rumah, daripada pintu rumah keluar, baca yang itu. Itu adalah satu doa yang simple sikitlah. Ini mudah, semua orang boleh buat. Tapi
Dia kadang-kadang dia main lupa. Lupa. Dia tak payah mana pun, dia senang ringkas je. Tapi walaupun pendek, tak macam panjang macam tadi doa Jibril tadi, walaupun pendek, tapi doa ni sangat powerful, sangat power. Iaitu maksudnya dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, alaihi bismillah tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca pula hauqalah, dan tidak ada sebarang kekuatan dan daya upaya melainkan kekuatan daripada Allah sahaja. Baik. Dalam hadis, dalam Sunan Tirmizi, doa ni fadilat dia, kelebihannya terdapat dalam Sunan At-Tirmizi. Dalam Sunan At-Tirmizi dalam riwayat cerita Allahumma salli ala Muhammad, Nabi kata, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar pada rumah dia, ni nak mengelak pada dasim ni menusuk masuk lah, ikut kita masuk dengan keluarga kita sekali. Nabi kata, siapa yang keluar pada rumah dia lalu dia baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali ni nak baca? Sekali ya. Sebab Nabi tak sebut berapa kali, sekurang-kurangnya sekali, setidak-tidaknya. Keluar pada rumah, jadikan tabiat, jadikan amalan. Jangan tinggal, jangan tinggal. Sahabat ni jangan tinggal. InsyaAllah banyak faedah dia, banyak manfaat. Nabi kata akan disebut oleh para malaikat kepada kamu yang baca ni. Orang yang baca ni akan disebut oleh Allah, ada yang kata oleh malaikat, kufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anka syaitan. Nabi kata bila kita baca ni bismillah tawakkaltu ala Allah, kemudian wala haula wala quwwata illa billah, akan malaikat ni kata kufita, pertama kamu akan dilindungi. Kufita, dicukupkan maksudnya. Maksud cukup ni maksud dia adalah kifayah anil adha, perlindungan daripada segala musibah, bala apa semua, kifayah. Orang Arab guna perkataan kifayah. Kifayah ni dia ada macam-macam maksud. Kifayah ni maksudnya mencukupkan rezeki pun juga makna dia. Kifayah maksud dia mencukupkan melindungi kita daripada musibah dalam perjalanan, naik kereta tak kena aksiden, dengan izin Allah Ta'ala selamat daripada bala, musibah, aksiden, pelanggaran. Ataupun yang kedua, ataupun yang ketiga, selamat daripada sihir, gangguan. Ni ada disebut di ujungnya. Wa wuqita, tambah pula lagi nombor dua, kamu juga akan diberikan wiqayah. Wuqita maksudnya wiqayah. Wiqayah itu maksudnya apa? Penjagaan, perlindungan, pendinding, itu maksudnya. Kemudian wahudita, kamu diberikan petunjuk oleh Allah. Wahudita nombor tiga, diberikan petunjuk oleh Allah. Kufita wa wuqita wa hudita, tiga benda. Baca yang tu ya, dapat tiga benda ni. Dapat petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala, dapat ilham. Wa tanaha anka syaitan, nombor empat. Nombor empat ni lah, dan syaitan akan menjarakkan diri, menjauhkan daripada kamu, jauh daripada kamu. Ini adalah amalan yang mudah. Lalu dalam riwayat yang lain ada tambahan, Rasulullah kata, qala syaitan, tadi malaikat kata ataupun Allah Ta'ala kata, yang ni pula syaitan pula sambut. Syaitan pula sambut. Sebab bila kita keluar rumah, dia dah tunggu kita. Bila kita baca, alamak, dia kata jam. Bila dia baca, dia kata ish, dia baca pula. Hari ni saya duduk mengajar bulan maghrib ni, dia duduk maki saya tak habis tu. Tak percaya tanya, tengok. Duduk maki saya tak habis. Dajjal Ustaz ni dia lah. Pi habaq pula ke orang Bukit Jannah. Nampak tak? Tapi dia tak risau sangat pun. Pasal apa? Sebab hak depan ni kadang buat pun kadang-kadang. Dia kata dia pun tak buat ya, dia kata. Tuan-tuan buat, bagi dia sedih. Tuan-tuan buat malam ni, bagi dia sedih. Tuan-tuan tak buat, dia seronok balik. Ya? Saya ajak ni dia tak seronok, dia benci, dia marah. Tapi kalau tuan-tuan buat, lagi dia marah, 2 kali marah. Ya, sebab dia tahu
ustaz semua orang ajak, orang buat kan. Cuba tuan praktikkan. Biasa kan. Jadi wa tanaha anhu syaitan. Syaitan ni pula kata, qala syaitan, dalam tambahan riwayat dia kata, kaifa yakunu, kaifa apa dia? Kaifa akhdiru ala man wuqiya wa hudiya kaifa akhdiru ala man wuqiya wa kufiya wa wuqiya wa hudiya wa tanaha anhu syaitan. Kata dia, bila kawan tu baca bismillah tawakkaltu ala Allah, dia kata apa? Macam mana? Dia kata kat kawan dia, macam mana kita nak kacau dia dengan orang, macam mana aku nak kacau dia, kita nak ganggu dia, nak sihir dia, nak masuk dengan dia dalam rumah, macam mana? Kalau macam mana kita nak ganggu dia sedangkan dia telah diberikan perlindungan, penjagaan, hidayah, petunjuk daripada Allah. Orang macam ni aku tak boleh dekat dengan dia, tak boleh dekat. Salah satunya tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat membuatkan dia tak boleh ikut kita masuk dalam rumah. Tuan-tuan keluar rumah baca, balik rumah nanti pun nak keluar masjid ni pun baca. Senang, 2 kali baca. Kita tak tahu, kita masuk hutan, keluar pada hutan, balik rumah terus peluk anak, tak boleh. Tak boleh macam tu, salah. Nombor 3, baca satu doa yang diriwayatkan daripada kita Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa dia hadis tu? Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam kitab tu, Nabi kata macam mana matanya saya pun lupa. Boleh tengok kita azkar, tapi lebih kurang macam ni lah. Nabi kata bila kita keluar pada rumah, Nabi sebut, maka faja'a asyayatin wa junuduhu wa tahaddarat, maka syaitan ni datang kepada kamu. Bila kita keluar pada masjid ni, ja'aka, akan datang kepada kamu syaitan dan tentera-tentera dia, seperti seumpama, saya bagi mafhum je lah ya, saya lupa matan dia, seperti seumpama lebah yang hurung, seperti macam lebah yang hurung rajanya, permaisurinya. Kalau kan lebah ni kan, lebah ni dia ada permaisuri dia punya kepala dia ni kalau ada kat mana-mana, semua lebah-lebah akan ikut dia, akan kumun ikut dia kepala lah, permaisuri. Jadi dia kata ya'sub, dalam bahasa Arab panggil dah hadis tu ya'sub ni adalah seperti mana kenahlati, seperti mana nahlah, iaitu lebah yang menghurung, ya'sub biha. Ya'sub ni maksudnya apa? Raja lebah tu. Maka bila kita keluar pada rumah, kata Nabi, syaitan dan iblis ni, tentera ni akan ligal kita, akan kacau kita, ganggu kita, seperti mana lebah yang menghurung raja lebahnya. Maksudnya kita ni banyak macam musuh ramai. Maka fa'idha qala, apabila dia baca, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Senang ya? Keluar daripada rumah, nak balik ke rumah, contohnya sebelum masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudi. Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudi. Apa maksud dia? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada iblis dan segala tentera bala tentera dia. Itu maksud dia. Maka Nabi kata, apabila kamu baca macam tu, maka kesemua tentera dan juga iblis itu lari melintang bukang, tak boleh dekat. Bila kita baca kalimah tu, dia takkan boleh ikut. Ini nombor 3. Tadi yang pertama tadi doa Jibril, yang kedua a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah. Tu panjang lah kan, panjang. Tapi saya pernah sebut tuan-tuan dalam kuliah dulu, tuan-tuan boleh carilah dalam Facebook pun ada
Ada dalam apps kan, apps Ruqyah Darus Syifa pun ada, tuan-tuan boleh tengok. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudih. Okey, dapat no? Baik. Yang keempat ni saya gabung dua terus. Sebelum masuk rumah, biasakan baca ayat kursi paling mudah, dan juga 3 qul. Ayat kursi 3 qul. Hak ni lah yang terakhir sekali. Masa nak balik, start kereta nak balik rumah, jangan terus peluk anak, jangan. Baca sebelum masuk rumah. Tu yang orang perempuan kalau duduk abang. Laki saya ni ustaz, bila sampai kat pos rumah, duduk senyap dalam kereta. Buat apa pun tak tahu ustaz. Kereta rumah sampai dah, masuk tak masuk lagi. Saya kata maklum, jangan risau, dia macam ayat kerusi kot. Nampak tak? Padahal ada main WhatsApp. Cuma tu lah, orang lelaki tak masuk rumah maklum-maklum, dia sebab baca ayat kerusi. Ustaz suruh baca sekali je, dia baca 70 kali. Tu tak masuk-masuk gitu. Nampak tak? Ustaz ni perli ke betul kan? Baca sekali lah, sekali cukup ayat kerusi sebelum masuk rumah, dan 3 qul. Qul huwallahu al-falaq an-nas. Kemudian buka pintu rumah, bagi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin pun boleh, ataupun paling senang, assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam. Okey? Bagi salam. Ada sebahagian ulama diajak pula, iaitu baca, kalau kita tinggal rumah tu lama, kita baca apa? Baca bismillahi masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Okey, bismillahi masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Walau orang tak ada rumah pun baca juga bagi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Kemudian bismillahi masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Habis keluar. Hak dalam-dalam tu semua keluar, takkan boleh buat apa. Tu salah satunya, nak mengelak daripada dasim ni lah masuk dalam rumah kita. Dia boleh buat kalau dia nak buat lah. Baik, selesai lah. Dapat lah ya. Lalu dia menampakkan celah mereka di matanya sehingga membuatnya marah-marah. Dalam mata itu disebut lalu macam mana tadi? Dasim tadi, ya. Dia kata yurihil aiba fihim wa yaghdabuhu alaihim. Maksudnya apa? Waktu tu kita ni akan dinampakkan oleh keluarga kita paling benci, tak suka. Dia akan buat dalam diri isteri tu, buat kita benci. Ini kita panggil dia sihir tafriq. Salah satu sihir tafriq ni maksud pemisah. Pemisah ni apa? Sihir pemisah ni, sihir pemisah saya pernah sebut dalam kuliah dulu. Dia berlaku pada suami isteri kedua-duanya. Dia boleh berlaku pada isteri saja atau pada suami saja, mana-mana satu. Tapi tanda dia pertama akan sakit bahagian pinggang di bahagian belakang, dia akan sakit. Yang kedua, sakit tu berlaku bukan selalu, tak kerap, tapi dia berlaku pada waktu-waktu tertentu, seperti lepas asar, sebelum maghrib, atau waktu malam. Yang ketiga, bila tengok muka suami rasa benci, bila suami tengok muka dia pun rasa benci. Yang keempat, bila dah berpisah, dah pisah jauh, rasa rindu pula, teringat pula, serba salah. Nampak tak? Serba salah. Kemudian tanda yang lain adalah nampak kelibat. Tu benda biasa. Nampak kelibat tu maksudnya nampak benda yang melintas dalam rumah. Ataupun yang keenam, dia mungkin mimpi dengan sesuatu mimpi, contohnya mimpi ular dan sebagainya. Mimpi ular hitam dan sebagainya. Itu antara tanda. Tapi semua tanda ni tak semestinya, kalau ada salah satu pada yang 6-7 ni,
Pasti ada, dia kena check dululah, ya. Tak boleh kata ada confirm lah jin sihir, tak, belum tentu lagi. Baik, itu caranya. Sihir tafriq ni biasanya digunakan barang ataupun tanpa guna barang. Yang guna ni lah, macam dasim ni lah, dia guna jin, dah tentulah guna jin. Jin ni dia akan masuk dalam diri seseorang itu. Pertama dia akan ikat hati kat sini. Dia akan ikat kat sini. Sinilah tempat dia akan ikat. Bila dikunci ikatan sihir tu, maka kena buka satu persatu ikatan sihir dia. Kalau dia lagi lama dalam badan kita dan kita pula lagi malas berzikir pada Allah, maka lagi banyak ikatannya, satu-satu dia akan ikat. Salah satu juga sihir pemisah ni juga tanda dia tak bersama dalam tempoh masa tertentu. 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, tak boleh duduk sekali, tak boleh tidur sekali, tak boleh duduk atas katil. Automatik rasa panas, duduk dengan suami rasa panas, suami duduk kat isteri rasa panas. Ini berdasarkan apa yang kebanyakan orang yang kena lah, yang kena. Biasanya sihir tafriq ni ada orang dia akan gunakan barang. Dia akan gunakan barang. Barang tu dia panggil buhul. Buhul ni kena cari lah. Ada yang guna tanpa barang, ada yang guna barang. Kalau kita berubat di luar rumah dia, dia sihat, dia balik rumah dia sakit balik, bermaksud itu tandanya dia menggunakan barang. Kita kena berubat di rumah dia, kena cari buhul tu sampai jumpa. Mungkin ditanam di keliling rumah dia, wallahu a'lam. Nak tahu macam mana, itu atas kemahiran orang yang berubat lah, ya. Itu bukan tuan-tuan lah. Jangan duk reka pula, atau jangan duk percaya pula cakap jin, dia membohong besar. Kalau tanya dia, tak mana hang letak buhul, haram nak dia nak abang. Takkan nak abang, dia buat jahat, takkan dia nak abang. Betul tak? Kan? Itu jangan duk percaya juga dia, tak boleh nak percaya. Kita boleh pegang cakap dia, boleh. Kita carilah tempat tu. Kalau tak jumpa, dia bohong, tu je lah, kan? Tapi itulah banyaknya pembohongan sajalah. Dia bohong ya, dia tak pernah menipu, tak pernah cakap jujur pun. Jadi nak cari buhul ni atas kemahiran lah, atas kemahiran. Itu di luar pada bidang tuan-tuan lah, ya. Itu serah pada orang yang belajar bidang tu lah. Jadi kalau kita nak mengelak daripada sihir ni, sihir orang yang tanam di rumah kita, adalah salah satunya adalah yang paling mujarab lah, yang paling mujarab. Kalau dia kena sihir tafriq, kita tak tahu buhul tu kat mana. Buhul tu tahu buhul tu esok bunjuk tu lah. Tak faham buhul tak faham. Nampak ujung kat bela lah ke, suara saya tak boleh pergi. Saya pun cakap macam santai. Suara dah tak boleh dah, 2 bulan lebih batuk tak berhenti. Saya cakap rendah-rendah suara kan. Buhul ni adalah simpulan itu. Kadang-kadang dia guna paku, kadang dia guna gambar, kadang dia guna macam-macam. Paku dia guna paku karat, kan? Kadang-kadang dia guna besi, kadang-kadang dia cucuk, kadang dia guna patung. Itu semua namanya dalam istilahnya orang Melayu panggil buhul. Orang panggil buhul. Benda tu kena cari kalau ada. Kalau tak ada, kita ikhtiar kau lain lah. Salah satu ikhtiar, cara yang lain adalah kita letakkan garam keliling rumah kita. Itulah caranya. Garam, limau dan lada hitam. Itu kalau tuan-tuan nak buat sendirilah. Tapi itu kena panggil orang yang khas lah, ya. Tapi sebenarnya garam tu sendiri pun dan lada hitam tu sendiri pun dah memberikan kesan. Kalau tuan-tuan payah sangat, tuan-tuan boleh buat sendiri. Tapi tuan-tuan pun kena ada pelindung diri lah. Nak lawan dia, kena ada pelindung diri, ya. Baik. Kalau orang yang terlibat dengan perubatan ni, pertama tuan-tuan kena tahu dia telah mengisytiharkan perang pada jin. Jadi kalau tuan-tuan, itu sebab tak semua orang lah terlibat dengan benda ni. Saya pun dah tak dan nak buat pun, kan. Tapi ini yang kita menakutkan. Banyak berlaku masyarakat macam ni, punya jahat. Baik. Lalu dia buat apa? Dia akan nampakkan keaiban laki tu di mata keluarga. Maksudnya nampak buruk laki tu. Kalau tuan-tuan dah mula start macam tu, bermaksud dasim ni dah masuk. Contohnya, maksud dia apa?
Tu yang dalam hadis minta maaf orang perempuan tu, Nabi kata dalam hadis, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita sekalian, Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, tasaddaqna, sedekahlah kamu, kata Rasulullah. Rasulullah cakap ni lepas solat hari raya Aidil Fitri. Nabi kata ke orang perempuan muslimat ni, Nabi kata, wahai orang perempuan, banyakkanlah sedekah. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahli nar. Kerana aku lihat kamu ni di antara golongan yang paling banyak yang berada dalam api neraka Allah. Wa'iyadzubillahi min dzalik. InsyaAllah ta'ala kot, bukan yang dalam ni lah. Nabi kata, wahai perempuan, aku tengok ramai penduduk dalam api neraka ni kalangan orang perempuan. Lalu dalam hadis, para sahabat tanya, ya Rasulullah, sebab apa? Nabi sebut salah satunya apa? Tuksirnal la'an wa takfurnal ashir. Dengar ni, dua ni dah. Pertama, mulut ni banyak laknat. Banyak laknat ni maksudnya banyak mengumpat, banyak mengata orang, banyak cakap, banyak mengumpat hal aib orang. Jadi kalau kurang sikit cakap, lagi bagus. Kuranglah potensi nak masuk neraka. Jaga mulut bahasa mudahnya. Ya, nombor dua, ni nak sebut ni, wa takfurnal ashir. Kamu mengingkari kebaikan suami kamu. Kamu mengingkari kebaikan suami. Faham tak? Ada orang dia dah benci kat suami dia. Bila dah marah benci ni, dia tak nampak apa langsung kebaikan suami kat dia. Kahwin dah 30 tahun, tidak macam mana boleh bertahan 30 tahun. Kalau suami dia jahat, lama dah bercerai, betul tak? Makan minum lengkap, beras juga ada walaupun mahal. Nampak tak? Semua ada, tak ada masalah. Semua okey, semua lengkap, cantik, comel mereka dah. Beras ada, lauk ada, makanan di dapur, makanan dalam peti air freezer, semua penuh. Untuk anak-anak ni nak makan apa, semua ada, betul tak? Makan minum, rumah ada, tempat tinggal ada, sama lah tu rumah tempat tinggal kan. Kenderaan ada. Semua lah, pakai baju semua lengkap. Apa lagi? Tapi kalau orang yang jenis dihasut oleh dasim ni, dia akan buatkan, dasim dia akan buatkan orang tu buta. Dia tak nampak kebaikan suami dia. Tu yang Nabi kata apa? Takfurnal ashir. Suami dah buat macam-macam lah. Dia dah buat kebaikan macam-macam. Dia kata, abang tak pernah buat apa pun kat saya. Tengok. Apa lagi tak puas hati? Contoh. Itu kalau suami lah. Kalau perempuan pun sama juga. Sama. Hak lelaki ni kalau balik rumah, dia kerja marah. Hang ni duduk tengok TV lah. Abang, saya ni daripada pagi celik-celik mata, terus pergi dapur. Nampak tak? Pergi kemas dapur, pergi lak dapur, basuh pinggan mangkuk. Ni petang ni, dah masak tengah hari, saya lagi pukul 9 pula. Hantar anak pukul 8, hantar anak pergi sekolah. Contoh. Saya lagi pula balik ke rumah pula. Kemas rumah, basuh baju, nampak tak? Keringkan baju, sidai baju, saya lipat baju pula, saya lagi masuk pula baju dalam lemari. Sekarang pukul 9 malam baru nak buka TV, dia kata asyik-asyik tengok TV je. Nampak tak? Hak selama ni daripada pagi tu buat apa? Nampak tak? Laki dia tak nampak hak tadi. Bagi orang yang dihasut oleh dasim tadi, dia buatkan laki tu tak nampak. Yang si isteri dia ni tak buat apa-apa, masak tak, kemas tak, apa pun tak. Dia nak buatkan isteri ni macam malah di depan mata suami dia. Padahal rajin lah tu. Hari-hari si suami ni nak makan apa, ada. Lauk tengah hari kalau buka tudung saji tu, ada je lauk. Tak pernah tak ada. Faham tak ni? Maksudnya baik dah, comel dah, cantik dah. Tapi pasal apa duk nampak aib lagi? Sebab apa? Sebab salah satunya mainan dasim ni. Bila dia main, dia masuk dengan kita dalam rumah, dia akan buatkan keluarga nampak kita tak elok, kita pula nampak keluarga kita tak elok. Bila dua-dua nampak tak elok, padahal dulu suka pasal apa? Sebab elok lah. Tu yang suka tu yang kahwin tu. Tiba-tiba lepas kahwin jadi tak suka pula. Dah kahwin pula jadi nampak buruk pula. Kalau sebelumnya cantik, lalu tak cantik dah. Macam mana? Ini semua mainan syaitan. Lalu dia kata sini, dia juga sebagai pemecah belahkan hubungan kekeluargaan. Dia pecah belah, habis semua.
Hak dalam keluarga ni pecah belah habis. Anak jadi tak ketahuan, isteri dia tak mau dengar cakap. Ini semua punca dia. Punca daripada apa? Syaitan yang namanya Dasim ni. Dia pecah belah dan menusukkan keaiban suami ke mata isteri dan sebaliknya. Tu saya sebut dah tadi. Dia akan buat suami ni nampak aib isteri, isteri nampak aib suami. Nampak aib dia, hak kebaikan tak nampak dah. Ditutup semua. Dia buat rasa nak marah, benci dan sebagainya. Banyak berlaku macam ni. Banyak. Lalu apa jadi? Sehingga berlaku perpecahan dan pergaduhan suami isteri dalam hubungan rumah tangga. Sampai ada gaduh. Last sekali pecah, last sekali bercerai. Itu sebab orang lelaki cerai diberikan kepada orang lelaki. Lelaki ni dia waras lagi. Lelaki ni lebih kuat lagi. Dia ni kadang-kadang syaitan yang namanya Dasim ni pun tak boleh kawal sangat. Tak boleh nak kacau dia. Kalau tuan-tuan, yang paling penting dalam keluarga adalah tuan-tuan ni, hak lelaki ni. Lagi dekat dengan Allah, lagi hampir dengan Allah, lagi banyak berzikir pada Allah, lagi kuat jiwa rohani tuan-tuan, maka tuan-tuan akan boleh atasi semua ni. Tak ada masalah apa. Boleh atasi, senang saja, tak susah mana. Tapi keluarga pun kena juga. Ada satu hadis yang pasal Dasim ni. Dah namanya Dasim. Cerita Dasim ni ada satu riwayat hadis. Dalam hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dasim ni adalah syaitan yang paling dicintai, paling disukai oleh Iblis. Kita sebut tadi, Iblis adalah ketua dia. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, Rasulullah kata, inna iblisa, sesungguhnya iblis la'natullah alaih, yasna'u arshuhu 'alal ma', yasna'u arshahu 'alal ma', dia membina arasnya, singgasananya atas air, atas air. Dalam hadis sebut atas air ni maksudnya apa? Di lautan. Lautan itu adalah tempat tinggal bagi iblis. Tu atas air. Jangan nak faham atas air pula balik rumah lagi ada duk takung dalam kolah, pergi buka ayak dalam kolah pula dah. Bukan. Dia tak buat dekat ayak dalam kolah kita tu. Dekat tasik pun tak ada. Dekat tepi pantai ataupun di lautan. Maksudnya apa? Iblis ni singgah sananya kat bumi, di lautan. Dataran ni daratannya ada juga, tapi bukan iblis lah. Tu yang tuan-tuan kadang masuk hutan takut apa pun tak tahu. Nampak tak? Dia banyak lagi di lautan berbanding di daratan. Lagi-lagi di waktu malam. Kerana itulah dalam mazhab kita Syafi'i, makruh kita buang air, berak kencing di lautan di waktu malam. Dah senja dekat maghrib, janganlah, berhenti, stop. Di lautan lebih banyak lagi gangguan jin iblis, syaitan. Dia kuat lagi daripada daripada mana? Di daratan. Tu sebab kadang-kadang ada orang jumpa botol, dalam tu ada mantra, dalam tu ada wafak. Wafak tu tahu wafak? Tak tahu wafak? Ada wafak. Tu sihir lah tu. Dibaling kat mana tu? Dibaling kat laut. Dibaling kat laut. Itu ilmu depa. Dia ada waktu dia nak baling tu. Waktu matahari terang, waktu hari tengah-tengah bulan lah, bulan Islam. Tu saya tak mahu abang lah kat kita tuan buat pula. Tak pasal pula. Itu ilmu iblis, ilmu apa? Ilmu sihir ni tak boleh diajak. Kita bagi anggaran sajalah. Jadi bila dia bina istananya atas istananya, singgah sananya di atas air, thumma yab'athu sarayah, lalu dia utuskan, dia kirimkan pasukannya. Sarayah maksudnya sariyah, pasukan. Pasukan ni maksudnya dalam satu pasukan tu ramailah, bukan seekor. Bukan seorang jin, bukan seekor jinnya banyak. Penuh dia hantar. Dia kata hampa satu, kalau tentera panggil satu apa? Batalion. Dalam batalion tu panggil apa? Kecil lagi. Batalion tu besar kan? Platoon. Platoon. Satu platoon. Tak banyak lah. Satu platoon. Hantar. Tu dia panggil sarayah. Tapi kalau satu batalion, bukan dia tak panggil sarayah, dia panggil besar lagi lah, juyush, tentera.
Kalau satu batalion kita panggil dia juyush, tentera-tentera yang ramai, satu kumpulan. Tapi kalau sarayah ni dia hantar sikit-sikit, mungkin 10 ekor, 6 ekor, itulah jin. Yang Tok Bomo dia menggunakan jin iblis, bukan seekor, dia banyak. Kalau dia sihir seseorang tu, lalu kita ubat, kita halau sihir tu, jin tu dia halau, dan sihir tu pun, contohnya jin tu pun masuk Islam dan sebagainya, dia tak balik dah ke Tok Bomo tu. Tok Bomo tu ada lagi belakang lagi jin lain, dia hantar melayang lain. Tok Bomo ni banyak. Jadi kerja dia ni, kerja iblis ni, dia hantar anak-anak buah dia. Bila dia hantar, fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Orang yang paling dekat kedudukannya, tempatnya di sisi iblis, di kalangan apa? Syaitan ni, yang paling hampir, paling dekat, paling rapat, orang kanan lah bahasa mudahnya. Orang yang lagi kanan dengan iblis adalah orang yang paling besar fitnahnya, yang paling banyak fitnahnya kepada manusia. Maksudnya di mana-mana syaitan yang buat kerja tugasan nak fitnah orang, nak sesatkan anak Adam, dia buat tu macam-macam, berjaya semua. Kalau dia buat berjaya, kalau dia buat berjaya, tak pernah gagal. Nampak tak? Mission dia semua berjaya. Bila dia balik, dia habaq, cantik, semua selesai dah. Maka orang macam ni paling dekat dengan iblis. Iblis balik seronok, dia kata bagus, inilah yang aku nak, main. Duduk sebelah aku, bagi allowance lebih sikit kot. Iblis bagi allowance sikit lebih sikit kan, bagi allowance, bagi makan, bagi semua lah. Baju, uniform, semua bagi. Sebab apa? Sebab dia pandai buat kerja. Okey. Lalu kata Nabi SAW, yaji'u akhiruhum fayaqul. Lalu adalah salah seorang daripada iblis ni, daripada syaitan ini, anak-anak cucu iblis ni, balik report. Mereka ni akan hari-hari, bila mereka diutuskan, mereka dah buat kerja mereka akan balik, mereka akan report. Lalu yang salah seorang daripada syaitan ini, dia kata fa'altu kaza wa kaza. Dia ceritalah, dia tak habaq lah dia buat kerja apa. Dia kata saya ni baru balik daripada lelaki ni, nama dia sekian, saya sesatkan dia, saya kacau dia. Contohnya kacau tengah sembahyang lah, contoh kacau tengah sembahyang sampai dia was-was, contoh. Dia balik jumpa beliau, dia habaq, saya dah kacau orang ni, nama sekian, saya buat dia was-was sampai dia batal sembahyang. Contoh. Maka iblis kata apa? Fayaqul ma sana'ta syai'an. Oh, yang tu je buat, yang tu je lah. Tak buat apa-apa, hang ni memang tak guna. Iblis kata, penat-penat aku hantar hang bagi orang batal sembahyang ya, tak bayar lah, balik dah. Nampak tak? Syaitan ni maksudnya apa? Syaitan yang dihina oleh iblis. Iblis hina dia, halau balik hang memang tak guna. Dia kata, kecil hati iblis, syaitan tu. Kecil hati, tak apalah. Thumma yaji'u ahaduhum, mai pula syaitan nombor 2 report pula. Nombor 2 ni lah yang kata Nabi kita ni. Nombor 2 ni lah Dasim ni, salah satunya. Fayaqul, dia kata, wahai iblis, Cip, jangan panggil Cip lah, ketua. Cip contoh kan, ma taraktuhu, dia kata ma taraktuhu, aku ni datang daripada seorang lelaki, suami isteri. Dia kata aku pergi dekat suami isteri, macam kisah Dasim ni lah, sama. Dasim tu lah syaitan ni. Aku pergi kat suami isteri ni, mereka berdua ni, kemudian aku dah buat fitnah kat mereka ni, dah ganggu di keluarga mereka, ganggu di suami, ganggu isteri, ganggu anak-anak, aku kacau bilaukan keluarga mereka. Ma taraktuhu, aku tak tinggalkan mereka ni, hatta farraqtu bainahu wa baina imraatih, sehingga aku berjaya ceraikan antara dia dengan isteri dia. Nampak? Kalau iblis ni dia punya modus operandinya sama. Kalau sihir tafriq pun sama, Dasim ni pun sama, modus operandinya, matlamat ujungnya sama. Apa dia? Dia akan buat sampai tuan-tuan bercerai-berai. Ada orang mai kat saya, dia nak bercerai dah. Saya kata jangan. Dia kata nekat dah nak cerai. Sabar sat,
Tu sebab tuan-tuan kalau pergi pejabat agama, mereka tak luluskan terus cerai. Balik dulu fikir, balik beribadat dulu, sembahyang hajat 2 rakaat, zikir dulu pada Allah, fikir lama-lama dulu, fikir betul-betul, jangan terus nak bercerai. Benda ni lah. Kalau tuan-tuan bercerai, orang yang paling seronok siapa? Abang kat saya. Kalau tuan-tuan bercerai dengan isteri bercerai dengan suami, siapa paling seronok? Abang kat saya. Syaitan, dia paling seronok. Sebab apa? Dia dah, mission dah berjaya. Tuan-tuan dah buat dia berjaya dalam mission dia. Faham tak? Kita nak gagalkan perancangan dia. Nampak? Ni tajuk bab ni, bab syaitan ni. Tuan-tuan mula-mula minta saya mengajak. Saya gayat juga. Gayat pasal apa? Gayat macam ni lah. Sebab saya merancang bila mengajak ni, tak dapat tidak kena sentuh bab-bab jin iblis. Bila sentuh bab jin iblis, orang paling marah kat saya jin iblis lah. Saya ni mencari naah ni tuan-tuan. Tuan-tuan bagi saya tajuk kita, hak bawa saya naah kat saya. Nampak tak? Tapi tak apalah. Tak apalah, nampak macam mana tuan-tuan suruh mengajak kan, nak kata apa? Tuan-tuan dengar balik rumah bukan ada apa pun. Saya lah ni. Nampak ni? Tujuannya adalah nak semua yang saya cerita kita dalam kitab ni cerita adalah macam mana nak gagalkan tipu daya jin iblis. Bila kita nak gagalkan, orang paling marah bila kita yang abang macam ni adalah jin iblis. Dia paling marah, dia paling tak suka. Ya, saya tak nak sebut lah apa-apa kan, tapi nak sebut. Bila kita sebut macam ni, kita jangan takut. Ada orang dia kata, "Ustaz tak takut lah," dia kata. Tak takut ke aku orang ada orang hantar sihir, orang ganggu? Tak. Nak takut apa? Nak takut apa? Takut pada Allah, jangan takut pada dia. Tuan-tuan duk takut sangat pada dia, lama-lama kena. Jangan duk takut. Tuan-tuan jadi takut pula kan. Mula-mula dulu fikir banyak agaklah. Nak ngajak lah tajuk kitab ni. Dia macam mereka ni Bukit Jana ni. Ngaji bab syaitan iblis. Kan? Mereka ni berani rupanya kan. Kalau fikir tu, tak apalah, mengajak tawakal ala Allah lah. Kan? Tawakal. Kita ni mula-mula sebelum mengajak kitab ni tak bincang pun bab jin iblis ni. Tapi bila dah mengajak ni, bahasa mudahnya apa? Kita usullah macam saya ni mengisytiharkan perang pada jin iblis. Bila berperang ni faham lah. Kena cerita semua lah. Semua tipu muslihat dia. Dia kata apa? Aku tak tinggalkan mereka sehingga dia bercerai suami isteri. Iblis ni kata apa kat syaitan tu? Dia kata, "Mai sini jap, mai." Dia kata, "Fayudnihi minhu fayaqul." Dia panggilnya iblis ni, syaitan ni, "Hang jangan cerai dengan mereka." "Ya, mai ni jap, mai. Mai, duduk kat aku ni. Duduk sebelah aku ni," kata iblis. Lalu dia kata apa? "Ni'ma anta." Sebaik-baik syaitan kamulah. Kamulah yang paling aku suka dan seronok. Nampak tak? Lagi besar tak syaitan tu? Lagi besar dia. Nampak tak? Lepas tu, dia buat kerja tu je lah. Dia kerja nak kacau orang. Nak cerai-berai dengan orang. Tu kerja dia. Nampak tak? Nak cerai-berai dengan orang. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah. "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Wattaba'u. Ni ayat salah satu ayat yang bagi mu'alish ataupun ruqyah, orang yang meruqyah, dia akan baca ayat ni. Kalau dia pasti itu adalah sihir pemisah, dia akan baca salah satu ayat kombinasi ayatnya, ayat ini, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Nampak tak? Salah satu ada daripada bentuk sihir disebutkan di awal zaman Nabi Sulaiman lagi. Tipu daya iblis ni, dia punya mission dia yang paling besar, nombor satu, bukan yang lain, adalah apa? Fayata'allamuna. Ada yang golongan ahli sihir ni belajar daripada jin-jin syaitan ni, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tujuan nak belajar sihir tu salah satunya untuk memisahkan antara suami dengan isteri. Nak bagi pisah.
yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Tapi tuan-tuan, ayat tu tak habis, tengok ayat lepas tu. Bukan ayat yang lepas tu pula, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tuan-tuan kena i'tiqad, wa ma hum, inilah ayat untuk penyindir diri. Sebahagian para guru kami, kalau dalam perubatan lah, kita tuan-tuan pagi bacalah sekali, petang lepas maghrib atau lepas asar baca sekali, wattaba'u ma tatlu syayatin, baca sampai wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ayat ni dibaca untuk mengelak daripada sihir ni, pemisah tafriq yang dibuat oleh Dasim ni tadi. Siapa yang baca ayat ini, ayat ke berapa? 102. Tak silap saya 102 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan tak boleh baca pada awal wattaba'u, baca pada ayat wa ma hum bidarrin. Apa maksudnya? Mereka ini semua sihir-sihir ni, jin-jin ni, wa ma hum bidarrin, mereka tak boleh memudaratkan kita sikit pun, tapi boleh juga illa biiznillah, kalau diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tak izin, tak boleh. Allah tak izin, takkan boleh. Tu yang dia ni berjaya ceraikan macam mana? Allah Ta'ala izin. Faham tak ni? Bukan sebab iblis tu, bukan sebab syaitan tu, sebab Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izinkan. Macam mana? Bila masa Allah Ta'ala izin? Allah Ta'ala izin kepada seseorang untuk disihir apabila kita dah makin jauh dengan dia. Maka waktu tu dia lepaskan tangan, selamat tinggal, bye bye. Bila main sihir, main jin, iblis nak sihir, Allah Ta'ala kata biar, buatlah, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala biiznillah, dia takkan boleh mudarat kat kita. Kita kadang-kadang tu kalau tak rajin semayang, tak rajin dekat dengan Allah, zikir maksudrat jarang baca, zikir bagi petang tak baca, memang waktu tu dah Allah Ta'ala kata bagi nak sihir lah. Faham tak ni? Dia jin iblis ni, dia kerja, dia bukan ada kuat pun, dia tak kuat kan. Kita tahu inna kaid dalam Quran surah Baqarah juga, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan, kata Allah, dha'ifa, lemah. Dia tak ada boleh buat apa, dia tak boleh, dia tak ada kuasa, dia tak ada kuasa yang kuat, dia bukan kuasa yang kuat, tapi dia berjaya sebab lemahnya kita, bukan kuatnya dia. Kena faham itu. Itu dia berjaya. Yang kelima, yang terakhir sebelum kita masuk bab yang baru akan datang, makna talbis iblis, nama dia Zaknabur. Nama dia adalah Zaknabur. Siapa Zaknabur ni? Adalah penguasa pasar yang mengibarkan benderanya di pasar-pasar pula. Zaknabur ni dialah yang buat perangai macam-macam kat pasar, kat market. Tu yang Nabi kata apa? Ahabbul biladi indallah masajiduha wa abghaduha aswaquha. Sebaik-baik tempat di bumi ini masjid-masjid. Tuan-tuan banyak singgah masjid, banyak datang masjid, adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah, datang masjid. Tapi bumi yang paling dibenci oleh Allah, aswaquha, pasar-pasar, market-market. Tapi tuan-tuan jangan esok pula tak pergi market, nak makan apa? Market kena pergi. Maksudnya adalah, maksud Nabi itu adalah masuk ke pasar jangan lama sangat. Ni dak masuk ke pasar, mula daripada buka pagi tu, dia tutup pukul 10 malam baru keluar. Contoh, nampak tak? Ada hal je ni, ya Allah, lama sungguh masuk. Dia belik tu, dia belik bawah temikai kan. Kita masuk pasar, tiba-tiba isteri kita ketuk bawah temikai, nak beli bawah temikai ke? Tunggu jap, nak pilih, dia kata, nak pilih. Tak apalah, biarlah abang pilih. Tak apa, dia kata, kita pilih ni kena tengok juga, dia kata. Tengok dia punya apa, urat dia, tangkai dia, kena ketuk-ketuk-ketuk. Nampak tak? Ingatkan ketuk tu pandai sangat, balik-balik rumah mangkak. Nampak tak? Dia ketuk tu, dah pilih tu,
ketuk saja setengah jam. Nampak tak? Ketuk, letak balik, ketuk, letak balik. Tang situ saja dah buang masa. Nampak tak? Kalau pandai betul tak apa. Lah kali balik rumah buka-buka, berayak, tak manis langsung, tawa hebek. Nampak tak? Lah hak tadi buang masa setengah jam. Ingatkan balik rumah elok, tak elok juga. Beg rabuk yang ambil. Nasi elok, tak elok. Faham tak ni? Sanggup buang masa kat situ ya. Tu yang bila duduk kat supermarket ni, dia sejam 2 jam tu tak rasa apa, betul tak? Bila mengaji ni terasa sikit tu, tengok jam 8.37 Bila mengaji ni terasa, dia mula-mula sakit lutut lah, sakit pinggang macam-macam. Bila masuk pasar market tu tak rasa apa kan tu? Tak rasa apa, dia ralik, tengok tak solat Zuhur pukul 4 dah. Ya, itu nak kata syaitan namanya Zagnabur ni. Dalam kita ni sebut dia mengibarkan bendera-benderanya di pasar-pasar. Yang dimasukkan pasar-pasar adalah kawasan-kawasan perniagaan. Ni kedai jual beli apa semua ni. Zagnabur akan berada di pasar-pasar bagi menghasut pembeli dan penjual. Hak beli pun dihasut, hak jual pun dihasut. Dua-dua. Pembeli yang berbelanja boros melebihi kemampuan sehingga membazir, sudah tertipu dengan tipu daya Zagnabur. Bila pergi ke pasar, salah satunya perangai tak elok syaitan ni, dia akan hasut kita beli banyak-banyak. Beli banyak-banyak. Punya tamak tu mentang-mentang beras baru turun, beras tempatan. Dia beli, dia bolok seorang dia saja, bolok sampai 5. Nampak tak? Orang lain nak makan juga, nak buat kenduri ke? Nampak tak? Tu yang tak cukup tu, hak game bolok 5 paket ni. Nampak tak? Contoh. Tapi masalahnya ustaz, sepaket pun tak ada ni dah. Nampak tak? Tapi pada-pada lah teringat orang belakang. Sama juga minyak dan sebagainya. Jangan boros. Boros ni adalah perangai syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Tu yang Allah Ta'ala sebut, orang yang bazir adalah kawan bagi syaitan. Maka bila kita belanja ikut poket kita ke, ikut keperluan kita? Ikut poket. Tak, ikut keperluan. Kalau ikut poket kita, habis dalam poket tu. Nampak tak? Barang dah mahal, tuan-tuan pula belanja boros. Kalau walaupun duit banyak sekalipun, tak boleh belanja boros. Apa bazir? Bazir ni apa maksudnya? Dia ada beza bazir dengan satu lagi istilah namanya israf. Ni ramai yang tak erti beza. Kalau kita contoh, kalau kita makan tak habis, kita kata membazir. Ataupun kita ambil makanan, kita bubuh lebih, kita kata membazir. Tak, membazir bukan itu maksudnya. Membazir ni apa? Membazir ni bukan kita beli kereta mahal-mahal bazir tak. Beli baju mahal-mahal bazir tak. Ada orang beli minyak wangi, satu tu botol kecil 6 ml, harga dia 1,500. Orang kata apa? Bazir. Dah, dia mampu belilah, kan? Membazir ni adalah harta yang kita letakkan di tempat yang haram, walaupun sikit, walaupun murah, tetap bazir. Contohnya apa? Rokok. Contohnya rokok. Saya kata rokok ni, dia kata alah ustaz, rokok ni RM17 sekotak, contoh RM30 ya, bukan mahal mana pun. Tak bazir kok. Bazir walaupun sebatang 50 sen, bazir juga 50 sen tu. Kalau kita guna duit tu ke arah yang haram, walaupun nilainya 50 sen, tetap bazir. Itu maksud bazir. Faham tak ni? Kalau kita guna dengan cara yang haram. Tapi kalau kita berbelanja lebih, dia tak panggil bazir, dia panggil israf. Dia panggil apa? Israf. Allah Ta'ala kata wala tusrifu dalam Quran. Nampak tak? Makanlah kamu, minumlah kamu daripada harta yang halal, wala tusrifu, jangan berlebihan. Allah Ta'ala kata, Allah tak kata wala tubaziru. Contoh misal, tuan-tuan beli, pergi ke market, tuan-tuan beli minyak masak 3 botol. Ni lebih dah ni, patutnya sebotol cukup dah kot. Dalam 2-3 minggu ni botol cukup dah. Saja beli, malah nak keluar banyak kali, beli 3. Faham tak ni? Maka itu dia panggil apa? Israf. Bukan bazir. Israf ni bawah daripada bazir. Dia tak sama dengan bazir. Israf. Faham tak ni? Tapi kalau tak guna, kalau buang saja, yang tu baru bazir.
Sebab apa kita buang benda yang tidak ada yang ada manfaat. Benda elok kita pergi buang, bazir. Tapi kalau kita beli, contoh rumah kita, rumah kita ada berapa orang? Ada 5 beranak, 3 orang anak, 2 orang suami isteri. Kasut kat rumah dia, saya tahulah rumah tuan-tuan pun sama kan lah. Waktu PKP dulu baru ni, yang waktu time hari raya tu kan tak boleh raya ramai-ramai. Boleh, tapi tak ada raya ramai-ramai. Satu hari tu, hari pertama raya tu, 1 Syawal tu, buka kau tingkap, nampak polis lalu dalam kampung. Punya nak cari kok ada ramai dalam rumah. Dia masuk, dia pusing keliling rumah, nampaklah dia pusing. Kemudian rumah saya ni, saya waktu tu 3 orang yang duduk. Saya waktu tu kat tam nikah lagi, mak ayah saya, mak dengan ayah saya 3 orang. Bila dia datang ke rumah, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Buka pintu, dia kata, ada siapa di rumah ni? Ada 3 orang. Nampak kasut banyak. Nampak kasut berlambak. Dia kata, saya ingatkan kok ramai dalam rumah ni, kok menyorok senyap dalam bawah meja ke apa kan? Dekat harap kan? Dah kami 3 orang ya, tak ada siapa. Oh, tak ada siapa balik lah. Tak ada siapa balik pun. Dah kali nak rentas, nak balik macam mana? Tak nak rentas. Tinggal saya dengan mak saya 3 orang. Beraya 3 orang je lah. Raya kedua terus puasa sunat Syawal. Tak ada orang ramai. Maksudnya apa? Maksudnya 3 orang patutnya ada 3 pasang. Tapi 3 orang ada 30 pasang. Hak tu israf nama dia. Kalau ni pergi rumah tengok kasut banyak, tapi orang seorang kasut banyak-banyak ni apa? Itu namanya israf. Patutnya seorang 2 je pakai kasut. Betul tak? Tiba-tiba banyak pasang. Kita seorang saja ada dekat 10 pasang. Orang perempuan jangan habaq lah. Nampak dah? Itu namanya israf. Nampak tak? Kepiah beli. Pada satu je. Tapi di rumah kepiah ada dekat 25. Oh, kira dahsyat. Nampak tak? Hari tu kat lain-lain kot. Itu namanya apa? Israf. Kalau orang kata bazir Datuk, dah, itu bukan bazir. Bazir itu amalan syaitan. Amalan syaitan maksudnya buang kepiah tu, letak kat bawah, koyak dia, buang terus sampah, boleh guna, buang lagi. Nampak tak? Itu namanya bazir. Tapi kalaulah berlebihan, belanja lebih, baju patut ada 5-6 lai, tiba-tiba ada 50 lai. Contoh, nampak macam mana dah minat beli baju, minat beli kereta. Dia seorang je bawa kereta, betul tak? Beli kereta sampai 10 biji, parking depan rumah 10 biji, naik satu ya. Lah kali bila dah tua, tinggal berdua, anak-anak tak ada, 10 biji tu tak tahu nak pergi kat siapa. Kalau pergi hospital pun ambulans ambil, baik beli ambulans yang senang. Nampak tak? Nak sebut bahawa itu namanya israf, bukan bazir. Lalu kata dia, peniaga yang menipu dalam timbangannya serta mengabaikan kewajipan semata-mata mahu berniaga juga sudah tertipu dengan tipu daya Zagnabur. Yang jual pula menipu. Ni jual menipu ni satu hal lagi lah. Mana nak sebut banyak sangat. Tapi salah satu saya nak sebut last sekali sebelum nak berhenti, nak habiskan ni saja. Bila kita masuk dalam pasar, Nabi ajar satu doa. Doa ni lah doa untuk kita, supaya kita masuk ke pasar, kita selamat daripada fitnah yang berada di pasar. Nabi ajar doa ni kepada sahabat-sahabat Nabi yang berniaga di sebelah Masjid Nabawi. Ada sebelah Masjid Nabawi tu, dia ada panggil pasar namanya Suq Al-Manakhah. Hari ni ada lagi tempat tu ada, tapi dia buat pembangunan dah. Jadi pembangunan pun tak buat apa kat situ, dia biarkan kosong. Ada dia letakkan lampu-lampu. Dulu berniaga situ semua. Orang yang luar nak berniaga kat kedai-kedai dia keluar tu. Dia dekat dengan satu taman dipanggil Saqifah Bani Sa'idah. Tempat musyarakatnya Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat untuk mengangkat khalifah setelah Rasulullah. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, tuan-tuan akan nampak Saqifah Bani Sa'idah. Ada tulis tu. Kalau orang pergi umrah, biasanya Mutawi akan bawa lah ke situ. Ada taman, ada pokok-pokok dalam tu, dalam pagar kan. Kalau tuan-tuan biasa pergi Madinah lah, yang biasa pergi.
di sebelah suk Saqifah Bani Sa'idah tu, itulah namanya pasar zaman Nabi dulu kat situ, namanya Suq Al-Manakhah. Nabi punya undang-undang, siapa yang masuk pasar tu, siapa yang ambil lot, dia punya, tu je. Nabi kata undang-undang masuk pasar macam undang-undang masuk masjid, kata Nabi. Nabi kata bila dah buat pasar, dia cerita ni panjang pasal apa buat pasar kat situ, sebab asalnya mereka meniaga dekat pasar Yahudi. Tapi Yahudi waktu tu, dalam riwayat ketuanya sampai bawa barang-barang ni lenggek kedai-kedai mereka ni orang Islam. Perangai Yahudi macam lah ni jugalah, serupa. Dia ambil kedai-kedai orang Islam yang berniaga. Last kali Nabi kata apa? Kita akan bina pasar lain, kita akan buat mereka ni lagi marah dengan pasar yang baru kita buat ni. Maka Nabi asalkan pasar ni, dia bagi Manakhah. Manakhah tu maksudnya adalah tempat yang biasa orang-orang Madinah tambat unta mereka situ. Jadi dah tempat tu kosong, tak buat apa-apa, Nabi kata semua berniaga kat sini. Nabi buat macam mana? Nabi ambil kayu, Nabi gariskan petak 4 segi. Nabi kata ini sempadan pasar, jangan lebih sana ke sini. Nabi buat sempadan dia. Maka Nabi kata berniagalah dalam ni. Siapa nak berniaga? Abu Hurairah pun ada yang berniaga, Abdul Rahman bin Auf berniaga kat situ. Semua sahabat-sahabat hebat-hebat yang kaki berniaga ni berniaga kat situ belakang. Bila berniaga di situ, Nabi kata siapa yang dapat dulu tanah ataupun tempat lot untuk berniaga, fahuwa ahaqqu biha, dia lagi layak tempat tu. Maksudnya hari-hari orang tak ada siapa boleh book. Apa ni macam masjid ni. Nabi kata siapa yang pergi berniaga di pasar macam dia masuk ke masjid. Tuan-tuan masuk masjid ni, boleh tak kita book tempat-tempat kita? Tak boleh. Contoh misal tu imam duduk situ, tiba-tiba boleh depan nak duduk situ juga, tengok ada orang. Boleh tak kita kata bangun, aku tu imam ni. Tak boleh. Pergi tempat lain. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dah ada orang duduk, kita tak boleh angkat orang tu, kita cuih orang tu suruh keluar. Kita duduk situ, tak boleh. Walaupun dia budak-budak. Ni adabnya. Boleh buka dengan kita dekat fiqah sebut. Walaupun dia budak-budak. Ada kan orang budak-budak kan, dia masuk masjid, dia cari tiang. Dia tak tahu tiang tu tempat bekas komando. Ada seorang jemaah tu bekas komando. Memang dia book lama dah tiang tu. Nampak tak? Dia setiap kali mengajak, dia setiap kuliah ke apa, duduk kat tiang tu lah. Kalau dia nampak budak tu, bangun. Siapa suruh duduk? Dia dah benar biasa jadi. Siapa suruh duduk? Dia kata tak tahu dia lah. Ni tempat pakcik ni. Pergi duduk tempat lain. Boy, cari tiang pula, dia kata. Padahal dia cari tiang. Nampak lah. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Masjid bukan kita punya. Ada ke tulis nama kita kat tiang tu? Tak ada. Semua tempat kat depan ni semua orang punya. First come, first serve. Itu dia punya prinsip dia. Nabi sebut macam tu juga. Masjid siapa datang dulu dia punya. Kalau dia duduk kat saf yang pertama, dia sampai dulu duduk saf pertama, dia punya. Tak boleh kita yang main lewat, walaupun kita ni AJK masjid, walaupun berdahari, contoh lah kan, semua orang walaupun berdahari ke ICU ke apa ke, jangan pergi pegang pula, bangun, aku AJK, dia dah. Tak boleh. Sebab kita lewat, duduk belakang. Kita cepat, awal, duduk depan. Tu je. Kita punya prinsip dia macam tu. Tak boleh buat macam tu. Dia tak ada tempat masjid ni yang boleh kita book dia dan kita tak letak ke orang lain. Tu sebab bila waktu PKP dulu tentang masjid ni, bila dihadkan orang yang datang, ada pula sah VVIP, orang tak puas hati. Pertama tak puas hati, yang kedua hukum tak kena. Dia VVIP sangat ke sampai tahap nak kena book untuk dia? Kalau dia nak main sembahyang, kalau nak datang, nak duduk depan sah yang pertama, dia kena main walaupun dia Perdana Menteri. Ni prinsip undang-undang dia macam tu. Maka Nabi kata dekat orang yang berniaga, masuk ke pasar ni tak ada siapa punya kawasan, tak ada nak bagi lot ni hang punya, hang bayar sewa, tak ada. Sebab apa? Dalam riwayat Nabi tak ambil sewa pun, dan Nabi tak minta sewa pun daripada orang berniaga. Orang berniaga tak sewa, tapi Nabi kata berniaga elok-elok, siapa sampai dulu dia ambil tempat tu dia punya, dan orang lain tak boleh rampas tempat tersebut selagi mana orang tu berniaga di situ. Itu prinsipnya.
Lalu Nabi kata, kalau kau masuk ke pasar ni, Nabi kata bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa masuk pasar. Dia lain sikit lah dengan doa lepas mayang tu. Tapi nak baca, kalau lupa, kalau tak ingat lah, duk teringat lepas mayang tu baca tu, tak apa, tak ada masalah apa pun, sama yang lebih kurang. Masuk pasar baca yang tu. Nabi kata apa? Falahu alfi hasanah, bagi dia pahala satu bacaan itu. Pahalanya kata Nabi umpama 1000 darab 1000 pahala, maksudnya 1 juta. Sekali baca pahalanya 1 juta hasanat, 1 juta kebajikan pahala. Start kali masuk basar, insya-Allah masuk basar dengan doa tu, tuan-tuan terselamat daripada fitnah Zagnabur ni. Dalam sebahagian ulama sebut salah satu nailaknya adalah Zagnabur ni. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna talbis iblis. Ke surah 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.